Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, وَالثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ الدُّعَاءُ وَالثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ dan bermula yang ke-28, mubtada, khabar ad-du'a'u ialah doa. Jadi syu'abul iman ataupun cabang-cabang iman yang seterusnya iaitu yang ke-28. Disebutkan sebagai doa. Maka doa ni dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul ad-du'a'u huwa al-ibadati, bermula doa itu huwa dhamiru faslin ialah khabar al-ibadatu ialah ibadat. Ialah ibadat. Doa tu sendiri adalah ibadah. Dalam sembahyang kita banyak berdoa lah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga berdoa. Dalam surah Al-Fatihah pun ada doanya. Jadi doa ni banyak dalam sembahyang. Kat bawah dia kata ad-du'a'u huwal ibadatu wa fil mustadraki, dan dalam kitab al-mustadrak ala sahihaini, atas dua sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab al-mustadrak ni ialah himpunan daripada hadis-hadis yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim tetapi tidak berada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itulah dia panggil sebagai al-mustadrak oleh al-Imam al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhu. Ma nassahu, bermula barang yang telah menaskan oleh Imam Hakim akan barang itu ialah anin Nu'mani, daripada Nu'man. Ialah anin Nu'man, daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, telah berkata ia Bashir, ia Nu'man bin Bashir, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ad-du'a huwa al-ibadatu, sesungguhnya doa itu ialah ibadat. Jadi ni riwayat Imam Hakim lah. Cuma Syekh Nawawi tidak ada tambahan inna. Thumma qara'a, kemudian baca ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
Wa qala rabbukum, dan telah berkata, telah berfirmanlah oleh Tuhan kalian, ud'uni, mintalah oleh kamu akan aku, astajib lakum, niscaya aku akan memakbulkan bagi kalian. Hadza hadithun sahihun al-isnadi, dan bermula hadis ini ialah hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, dan tidak sama sekali mengeluarkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tak pernah ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ada dalam Al-Mustadrak. Wa qad rawahu, dan telah meriwayatkan akan hadis ini Syu'bah, iaitu Syu'bah, wa Jarirun, dan Jarir, an Mansurin, daripada Mansur, an Dzarrin, daripada Dzar. Sana ialah. Habis. Kemudian rawahu Syaikhan, telah meriwayatkan akan hadzal hadis fa'il oleh Asy-Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Sini dia kata ada riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Dalam ta'liq tu dia kata walam yukhrijahu. Mereka berdua tidak mengeluarkan hadis ni, cumanya Imam Hakim yang mengeluarkan hadis ni, kerana hadis ini bertepatan dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan nisbah sanad hadis dan sebagainya lah. Tapi tak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim secara tepat. Wad'u Allah an yaj'alaka min salihil mu'minina takun waliya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wad'u Allah, dan hendak berdoalah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Wad'u fi'il amar, Allah maf'ulun bih, ay yaj'alaka ta'wil masdar, jadi maf'ulun bih kedua. Berdoalah oleh kamu akan Allah Ta'ala, akan ay yaj'alaka, bahawa menjadi ia Allah, wa mustatir huwa fa'il, kembali kepada Allah, ka maf'ulun bih, bagi yaj'ala, akan kau, min salihil mu'minina, daripada orang-orang mukmin yang salih. Tu idhafat sifat kepada mausuf, asalnya salihina, tapi bila idhafat dengan al-mu'minin maka nun tu buang, jadilah salihil mu'minina. Takun wad'u Allah ay yaj'alaka min salihil mu'minina, dia suruh berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di kalangan orang-orang yang mukmin yang salih. Takun waliya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bila kita berdoa begitu, takun, jadilah engkau, waliya, akan wali, maf'ulun bih, takun waliya, niscaya jadilah engkau akan waliyal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waliya khabar takun, rasuli mudhafun ilaih, Allahi mudhafun ilaih. Niscaya jadilah engkau itu akan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad'u Allahu ay yaj'alaka min salihil mu'minin takun waliya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doalah supaya menjadi kategori orang-orang yang salih di kalangan orang mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kata innama, belum lagi. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Hanya sahaja bermula kekasihku, waliyyi mubtada, ia tu mudhafun ilaih. Allahu khabar, ialah Allah. Bermula penolongku ataupun kekasihku itu ialah Allah, dan wasalihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang salih. Wasalihul mu'minin. Hadis ni dia kata muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari, dan bermula lafaz hadis yang disebut tu adalah ada pada Imam Bukhari. Intaha Riyadhus Salihin. Wa iyyaka an takuna, kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okay, sekarang ni Nabi SAW sebut salihul mu'minin. Tadi Syekh Nawawi sebut salihil mu'minin dengan jamak. Salihina, asalnya salihina jamak. Tapi Nabi SAW sebut salihu, lagu mana tu? Maka kat bawah tu dia kata wasalihul mu'minina, itu mufradun, itu lafaz mufrad salih tu,
tapi yuradu bihil jam'u, dikehendaki dengan lafaz mufrad tu makna jamak. Dengan makna jamak. Tu Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata oleh Nawawi rahimahullahu taala, wa ma'na al-hadithi, dan bermula makna hadis itu, innama waliyyi, hanya sahaja wali aku, kekasih aku itu, ialah man kana salihan, ialah orang yang adalah ia orang itu orang yang salih. Wa in ba'uda nasabuhu minni, meskipun jauh oleh nasab dia daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa waliyyi man kana ghaira salihin, dan bukanlah penolong atau bukanlah kekasih aku itu ialah orang yang bukan salih. Wa in kana nasabuhu qariban, meskipun orang salih itu nasab dia dekat. Dia bukan di kalangan aku, bukannya kekasih aku. Intaha syarhun Nawawi ala sahih Muslim. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka an takuna mimman lam yas'al rabbahu, fa inna man lam yas'al rabbahu faqad bakhalah. Wa iyyaka ni sirah nak kata tambih, ataupun dia panggil tarhib lah, untuk supaya kita berhati-hati. Wa iyyaka, hati-hati engkau, an takuna, akan bahawasanya engkau itu, mimman ta'aluk suatu mazhur khabar takun, ai sabitan, sabit ia, mimman daripada orang, lam yas'al, silah bagi man, orang yang tidak sama sekali meminta ia man, maf'ulun bih, rabbahu, akan Tuhannya, Tuhan man. Jadi dia kata, hati-hatilah engkau daripada termasuk kategori orang yang tidak berdoa, yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man lam yas'al rabbahu rabbaman faqad bakhilahu bakhilallah. Maka sesungguhnya man isim inna, lam yas'al silah man. Maka sesungguhnya manusia, orang yang tidak sama sekali meminta ia manusia, maf'ulun bih, akan Tuhannya, Tuhan manusia itu, faqad bakhilahu, maka sesungguhnya bakhilahu, telah membakhil ia man akan dia, akan Allah. Apa telah membakhil? Yakni telah menuduh Allah Ta'ala tu sebagai kikir, padahal dia tak minta. Bahkan kalau kita tidak minta, kalau kita minta sekalipun, kalau tidak makbul, husnuzan dengan Allah Ta'ala bahawasanya itu kembali kebaikan tersebut di akhirat, bukan di dunia. Kerana makbul doa tu ada macam-macam jenis. Ada yang makbul segera, ada makbul lambat, ada yang tidak makbul di dunia tapi makbul di akhirat. Asalkan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sebut tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata oleh Tuhan kamu, ud'uni, mintalah engkau akan aku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan bagi engkau. Itu al-thamin wal-ishrun. Syu'abul iman yang ke-28. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa tasi'u al-ishruna, قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى والتاسع والعشرون واو استئناف التاسع والعشرون مبتدا. Bermula yang ke-29 itu khabar az-zikru, ialah zikir. Ialah apa dia? Ialah zikir. Jadi antara syu'abul iman, cabang-cabang iman yang seterusnya, yang mungkin tak ada dalam kitab dulu kita baca, iaitu qami'ut tughyan, ialah zikir. Ialah apa dia? Ialah zikir. Zikir. Ini dibahas pula zikir tu pula. Jadi zikir sebahagian daripada syu'abul iman. Wa qul, dan katakanlah oleh engkau, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Wa qul thalatha marratin, ay qawlan thalatha marratin, akan sebagai kata yang sebanyak 3 kali. Kata apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Fi ruku'ika, pada ketika rukuk engkau. Fi jar majrur, ruku'i, ruku'i jar majrur, fi ruku'i jar majrur,
wa huwa mudhaf ka mudhafun ilaih. Jadi antara sebahagian daripada zikir yang kita amal, inilah dalam sembahyang subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika kita melaksanakan rukuk. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita pun baca dekat apa? Dekat ketika mana? Fi sujudika, pada ketika sujud engkau. Fi sujudi jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhafun ilaih. Ini biasalah. Hak ni dalam mazhab Syafi'i dia panggil sunat. Panggil sunat apa? Sunat hai'ah. Sekira-kira kalau kita tinggalkan benda itu, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga, hukumnya batal sembahyang. Kerana tidak ada keperluan sujud sahwi, kita pergi sujud juga. Dan dia tu tidak wajib, tidak sampai tahap wajib dan juga fardu. Kemudian kata dia, idza lam yaqul dzalika, jikalau tidak sama sekali berkata oleh engkau. Yakni bukan berkata ia musalli. Orang yang sembahyang itu dzalika tasbih al-madhkura. Akan maf'ulun bih, demikian tasbih yang tersebut. Kalau kita tak sebut begitu, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Sebanyak apa? 3 kali. Dia tak kata begitu. Fi ruku'ihi, pada rukuknya, rukuk musalli. Langkau sikit. Wa qad dhahaba, dan sesungguhnya telah berpendapatlah fa'il oleh Ishaq ibnu Rahawayh. Ila, kepada, ila ta'aluk pada dhahaba, berpendapat kepada annal musalliya, bahwasanya orang yang sembahyang, al-musalliya isim anna, idza lam yaqul, jumlah tu jadi khabar anna. Apabila tidak berkata ia musalli, orang yang sembahyang itu, maf'ulun bih, dzalika ay dzalika tasbihal madhkura, akan demikian tasbih yang tersebut itu thalatha marratin, sebanyak 3 kali, fi ruku'ihi ruku'il musalli, pada rukuknya rukuk musalli, wa sujudihi wa sujudil musalli, pada sujudnya sujud orang yang sembahyang. Maka jawab lam tujzi salatuhu, niscaya tidak memadai oleh sembahyangnya, sembahyang musalli. Tidak memadai makna tidak sah. Kata Ishaq bin Rahawayh, ni bukan mazhab kita ni. Mana ni sebahagian pendapat dalam kalangan ulama, dia kata tidak sah. Siapa-siapa yang tasbih tu ditinggal dalam keadaan sengaja, ni pandangan Ishaq bin Rahawayh lah. Dia tu wajib tasbih rukuk subhana rabbil azim 3 kali, subhana rabbil a'la 3 kali. Kalau dia tinggal dengan sengaja, batal sembahyangnya. Tetapi kalau dia lupa, tidak batal sembahyangnya. Itu dalam mazhab Ishaq bin Rahawayh. Kata adapun Daud Az-Zahiri kata wajib secara mutlak. Mutlak dia sama ada mu lupa ke, mu tak ingat ke, mu ingat ke, wajib juga. Wajib juga wajib juga kita sebut subhana rabbil a'la dengan subhana rabbil azim wa bihamdih. Jadi kalau kata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, kalau lupa tu tak batal lah sembahyang. Lupa tu tak batal, tapi boleh sujud sahwi kerana benda tu. Kalau tinggal benda tu tak batal kalau lupa, tapi sujud sahwi. Kita tidak. Kita sunat hai'ah saja, maka kalau tinggal pun tidak perlu sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa fihi listighfaru wajtinabul laghwi. Wa fihi ay wa fi dzikri wa istinaf. Fihi jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, al-istighfaru mubtada muakhar, wajtinabu ataf kepada istighfar, al-laghwi. Dan padanya, pada kita berzikir tu adanya istighfar dan ijtinabul laghwi, iaitu menjauhi perkara yang melalaikan. Menjauhi akan perkara yang melalaikan. Ijtinabul laghwi idhafat masdar kepada maf'ul. Apa dia yang kata melalaikan tu? Al-kalamil ladzi la manfa'ata fihi. Tu maksud al-laghwi situ, iaitu perkataan yang sifat silah la manfa'ata, manfa'ata isim la linafil jinsi, fihi ay fi alladhi. Ta'alluq suatu mahzuf khabar la linafil jinsi, ay thabitatun, sabit ia, fihi ay fi alladhi, pada alladhi tersebut.
Al-kalam alladhi la manfa'ata fihi. Jadi la manfa'ata fihi ni jumlah lah. Jumlah yang lengkap adalah la fi jinsi, la isim la nafi jinsi, fihi ada a'id. Ada khabar la nafi jinsi, kemudian a'id dia. Fi dinin, tak ada ungkapan yang tidak ada manfaat tu pada agama atau wa dunia dan juga dunia. Dunia pun tak ada manfaat, agama pun tak ada manfaat. Jadi kita kena jauhilah perkara-perkara yang mana perkataan kita tu boleh bawa kepada tidak ada manfaat dunia dan tidak ada manfaat akhirat. Dengan apa? Dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir itu pun ada istighfar. Astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahalazim termasuk daripada istighfar yang berbentuk zikir. Wal Qur'anu afdalu min sairi dzikri, dan mubtada istinah waw tu. Wal Qur'anu, dan bermula Quran itu khabar, afdalu terlebih afdal, min sairi dzikri. Jadi sairi dzikri mafdul. Al-Quran afdal. Min sairi jar majrur wa huwa mudhaf, az-zikri mudhafu ilaih, daripada sekalian zikir yang lain. Ini sekalian zikir yang bukan Al-Quranul Karim. Quran itu ialah zikir yang terlebih afdal daripada zikir-zikir yang lain. Baca Quran tu kalamullah, zikir tu bukan kalamullah. Habis tahid kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam Rasulullah dengan kalam Allah lebih tinggi. Kat bawah ta'liq disebut wal Qur'anu afdalu, bermula Quran itu terlebih afdal. Wa qala Syekh Salahuddin Ibnu Hasan Ibn Idris Al-Bahuti, telah berkata oleh Syekh Salahuddin Ibnu Hasan bin Idris Al-Buhuti Al-Hambali, Al-Hambaliyah, fi Kasyafil Qanna', dalam kitab Kasyafil Qanna', wa huwa dan bermula dia apa? Ail Qur'anu, iaitu Quran tu afdalu terlebih afdal min sairi zikri, daripada keseluruhan zikir-zikir lain. Ini bertepatan dengan kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kenapa gitu? Liqaulihi, kerana katanya kata Allah Ta'ala. Bukan. Liqaulihi, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulur Rabb, telah berkatalah oleh Tuhan. Hadis qudsi lah. Berkatalah oleh Tuhan Subhanahu wa taala, dia kata, man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tiyal sa'ilina. Ini hadis yang dhaif. Man syaghalahu al-Qur'anu, barang siapa yang menyibukkan akan dia akan barang siapa oleh Quran, ataf wa dhikri, dan zikir kepada aku. Mana dia sibuk dengan Quran, dengan zikir. An mas'alati daripada masalah, daripada yakni an mas'alati, dia sehingga terlupa untuk mengadu kepada aku. Tu an mas'alati, sehingga terlupa daripada mengadu kepada aku. Sibuk sangat dengan zikir, sibuk sangat baca Quran, sehingga terlupa dia tu nak minta ke aku. Maka a'taitahu, niscaya aku memberi akan dia afdala maf'ul bih kedua, afdala ma u'tiya, akan perkara yang lebih afdal, barang yang diberikan akan dia akan barang as-sa'ilina, akan orang-orang yang as-sa'ilin. As-sa'il maf'ul bih u'tiya dhamir mustatir, huwa naib fa'il kembali kepada ma, dia muta'addi dua maf'ul. Bila salah satu jadi naib fa'il, yang satu lagi jadi maf'ul bih lah. Diberikan perkara yang lebih afdal daripada barang yang diberikan barang itu kepada orang yang meminta. Ini hadis yang dhaif lah. Hadis ni hadis yang dhaif. Kemudian dia kata, ni hadis lain pula. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Wa fadlu, dan kelebihan kalam Allah Ta'ala ke atas sekalian kalam makhluk, ka fadlillah, seperti kurniaan Allah Ta'ala, ala khalqihi ay ala makhluqihi, seperti pemberian dan kurniaan Allah kepada seluruh makhluknya. Kelebihan kalamullah di atas segala kalam lain, seperti pemberian Allah ke atas segala makhluknya. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu.
Ni nak menjadi galakkan kepada kita untuk baca Quran. Tapi baca Quran tu biar betul. Jadi kena belajar baca Quran dengan betul. Jangan baca je. Wa qala, dan telah berkata Imam Tirmizi, hadithun hasanun sahihun. Ni hadith yang hasan sahih. لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن في ذلك المحل. Ini masih dalam kitab mazhab Hanbali tu. Dia kata lakin al-ishtighala, tetapi al-ishtighala isim lakin, bersibuk-sibuk bil ma'thuri min adh-dhikri, daripada perkara yang warid daripada zikir. Ma'thur ni benda yang Nabi sebut, zikir gitu, kita pun sebut juga. Hak tu, istighal, bersibuk dengan zikir hak tu, yang warid daripada Nabi. Fi mahallihi, pada tempatnya, pada tempat zikir yang warid tu. Contoh, ka'adbaris salawat. Contoh, selepas daripada sembahyang. Nabi SAW istighfar, wirid dia, astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, baca ayat kursi dan sebagainya. Apa-apa zikir lah. Jadi zikir ketika itu afdal, lebih afdal minal istighal, daripada bersibuk-sibuk bitilawatil Quran, dengan membaca Quran, fi dhalikal mahalli, pada tempat tersebut. Pada tempat mana? Pada tempat afdal zikir Nabi sebut begitu, dia pergi baca Quran. Ketika tu zikir lebih afdal daripada baca Quran. Kata dalam kitab Intaha Kasyaful Qanna'. Dalam kitab Kasyaf Al-Qanna', kitab mazhab Hanbali. Kalau kita mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, kita tak pernah dengar perbahasan adakah afdal baca Quran ataupun tidak, ataupun mana lebih afdal antara warid hadis Nabi yang warid ketika itu zikir begitu, ataupun baca Quran secara umum. Kita pun tak pernah dengar bahasan tu. Kita boleh tengoklah kitab-kitab Riyadhus Salihin ke, jangan tengok Riyadhus Salihin, tengok syarah dia, Dalilul Falihin dan sebagainya. Jadi kitab-kitab yang sebegitu mungkin ada syarah sebeginilah. Sebab ni dia mensyarahkan hadis. Boleh tengok Sunan Tirmizi ni sekarang. Ni sekarang Sunan Tirmizi. Bila Sunan Tirmizi boleh tengok syarah dia lah. Ada tak perbahasan berkaitan dengan zikir-zikir yang sepatutnya dizikirkan seperti Nabi zikir, kita buat benda lain. Tu. Dan kadang-kadang ada orang semayang jadi tu imam. Contohnya, dia menjadi qudwah hasanah, menjadi pimpinan ataupun tuntutan yang terbaik. Tiba-tiba lepas semayang tu dia tak zikir, ataupun dia pendekkan zikir, jadi baca Al-Fatihah saja. Tinggal sunnah-sunnah Nabi SAW. Tak kena lah. Jadi baiknya, paling kurang istighfar, Allahumma antas salam. Itu baca ayat kursi, itu doa, selesai dah, okey dah. Ni tak baca tu Al-Fatihah. Ni tak salah baca Al-Fatihah tu. Dalam kitab Fatawa Ar-Ramli kata sebut boleh baca Fatihah selepas semayang. Kerana ada asal hadis yang suruh baca Fatihah. Walaupun tidak dikhususkan selepas semayang. Bukan, dalam Fatawa Ar-Ramli dia sebut baca Fatihah tu selepas berdoa. Kalau lepas berdoa tu, lepas tu Al-Fatihah. Lepas tu amin, doa sekali lagi. Itu tidak dipanggil benda yang salah. Kerana ada asal daripada sunnah, asal daripada hadis yang suruh baca Al-Fatihah secara umum. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wahuma, dan bermula kedua-duanya, iaitu zikir dan bacaan Quran, khabar afdalu, terlebih afdal, terlebih utama, minad du'ai, daripada berdoa. Daripada apa? Daripada berdoa. Minad du'ai jar majrur. Jadi berzikir dengan membaca Al-Quran lebih afdal daripada doa. Bila? Haitsu lam yushra', sekira-kira mana? Haitsu lam yushra', sekira-kira mana tidak disyariatkan akan dia akan doa. Dhamir mustatir huwa naib fa'il, kembali kepada doa. Tetapi kalau disyariatkan berdoa, makna doa ketika tu. Contoh keluar tandah. Ketika tu afdal doa lah, bukan baca Quran. Ni seolah-olah macam Kasyful Qanna' tadi lah. Mana kita baca doa pada tempatnya, bukan pada selain tempatnya. Baca doa selepas semayang, baca doa ketika setubuh, baca doa ketika masuk tandas, masuk masjid, keluar masjid. Ketika tu afdal lah berdoa, sebab disyariatkan berdoa, disuruh berdoa ketika tu. Wa alzim, bukan. Wa alzim. Wa alzim, dia tidak ada alif, dia tidak ada hamzah situ dulu. Tambah hamzah. Wa alzim. Alzama yulzimu. Bila yulzimu nak jadi fi'il amar, maka kena kembali asal. Asal yulzimu rubai jadi apa? Yu'alzimu.
Yu'alzimu buang ya jadi alzimu. Matikan mim alzim. Lazimilah oleh engkau maf'ulun bih al-haditha. Bukan hadis ni. Al-haditha ni cita-cita. Cita-cita dalam hati. Senantiasalah melazimi engkau akan cita-cita bi'amalil khairi. Dengan melaksanakan amalan kebaikan. Bi'amali jar majrur al-khairi mudhafu ilaih. Amalil khairi idhafa masdar kepada maf'ul. Jadi dia kata bercita-citalah oleh engkau akan melazimilah oleh engkau akan cita-cita dengan beramal kebaikan. Cita-cita untuk membuat baik. Wa illam taf'al meskipun tidak berbuat oleh engkau. Wa illam taf'al al-khaira. Meskipun tidak buat oleh engkau akan perbuatan baik tersebut. Asalkan ada dalam hati nak buat benda baik. Tu dia sebut kat bawah tu. Alzim al-haditha. Melazimilah oleh engkau akan cita-cita untuk buat baik tu. Hadithan nafsi. Bukan hadithan lafzi. Bukannya cakapan ni. Tapi dalam hati. Keazaman, cita-cita dalam hati. Hadithan nafsi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadithun nafsi yang kita faham biasanya monolog dalaman lah. Mana dalam hati. Peseng dalam hati. Tanam dalam hati. Hendak lazimilah oleh engkau akan tanam dalam hati dengan amal kebaikan walaupun kamu tak buat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslimun fi sahihihi. Pada barang yakni hadis yang telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dia kata qala Allah Taala, telah berfirman Allah Taala, hadis kursi, idza tahaddatha 'abdi bi ay ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan. Apabila bercita-citalah oleh hamba-Ku dengan melaksanakan amalan yang baik, maka aku akan menulisnya sebagai baginya bagi orang tu satu kebaikan. Dia tak buat lagi, dah tulis dah satu kebaikan bila dia bercita-cita untuk buat baik. Fa idza 'amilaha, maka apabila dia beramal kebaikan itu, fa ana aktubuha lahu bi 10 amsalha. Maka aku menulis kebaikan tersebut baginya bagi orang itu bi 10 amsalha. Dengan 10 kali semisalnya sebesar satu kebaikan. Yang ini 10 kali ganda. Fa idza tahaddatha bi ay ya'mala sayyi'atan, maka jikalau bercita-citalah ia dengan beramalkan satu keburukan, fa ana aghfiruha, maka mengampunlah oleh aku akan kejahatan tersebut selama mana malam yaf'alha, selama mana tidak berbuat ia akan sayyi'ah tersebut. Tapi yang kata tak berdosa ni ialah kalau tak sampai tahap azam lah. Kalau keburukan ni. Kalau dosa tak sampai tahap dia berazam, walaupun dia tak buat, maka tak dosa lah. Tapi kalau sampai tahap berazam, dah dikira dah wajib taubat. Walaupun tak jadi buat. Fa'idha amilaha, apabila berbuatlah ia akan kebaikan keburukan tadi, fa'ana aktubuha lahu bimithliha bimithli as-sayyi'ah. Maka aku akan menulis bagi keburukan tadi baginya dengan seumpama satu keburukan. Mana keburukan tu tak digandakan macam orang yang berbuat baik. Wa qala Abu Bakr ibnu Ibrahim al-Iraqi fi tarh at-tathrib. Telah berkata oleh Abu Bakar bin Ibrahim al-Iraqi dalam tarh at-tathrib. Tu nama kitab lah. Qauluhu katanya kata Allah Taala tu. Idza tahaddatha 'abdi bi ay ya'mal hasanatan. Nak buat komentar sikit. Apabila bercita-citalah oleh hamba-Ku dengan mengamalkan satu kebaikan. Al-muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki, yakni dengan tahaddatha tu ialah hadatha bidzalika nafsuhu. Iaitu bercita-cita dengan demikian buat baik itu nafsuhu oleh dirinya. Mana dalam hatilah. Wala yatawaqqafu dzalika ala tahadduthihi bihi bilisanihi, dan tidak terhenti demikian kebaikan itu atas tahadduthihi bercita-citanya seorang bihi dengan dia dengan dzalika bilisanihi dengan mulut dia. Tak perlu sebut ke mulut, telah hati sudah. Wa qad dalla ala dzalika qawluhu fi riwayatil ukhra, dan sesungguhnya telah menunjuklah atas demikian itu oleh perkataannya dalam riwayat lain. Wa idza hamma, ni hammun ni dia rendah sikit daripada azmun. Wa idza hamma, apabila bercita-citalah oleh seseorang, cita-cita hamma di sini bawah daripada azam.
bihasanatin, untuk buat satu kebaikan, walam ya'malha, tetapi tidak melaksanakan kebaikan tersebut, faktubuha. Faktubuha. Yuktabu. Yuktabu. Faktubuha lahu hasanatan. Kenapa faktubuha? Faktubu jamak. Walam wa idza hamma bihasanatin walam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Sebab apa faktubuha? Walam ya'malha, seseorang apabila ada cita-cita tahap hammun dengan satu kebaikan, walam ya'malha, dan tidak beramal akan kebaikan tersebut, faktubuha lahu. Ni kena cek semula dia ni. Faktubuha, macam pelik. Kenapa faktubuha? Dia. Kalau ikutkan faktubuha lah. Maka menulis oleh aku akan kebaikan tadi. Lahu baginya, bagi orang tu hasanah. Ai faktubuha hasanatan lahu. Maka menulis oleh aku akan kebaikan tersebut, kebaikan baginya. Kena cek semula lah dia tu. Intaha tarhut tafri. Dalam kitab tarhut tafri. Qila, sebagai ulama kata, lamma kana al-hammu bil hasanati mu'tabaran bi'tibari annahu fi'lul qalbi, lazima an yakuna bis sayyiati aidan kadzalika. Kemudian timbul persoalan. Lamma, tatkala, kana al-hammu adalah hammun. Hammun ni adalah cita-cita yang tidak sampai tahap azam, bil hasanati, dengan satu kebaikan. Itu khabar kana mu'tabaran, diambil kira, bi'tibari, dengan ambil kira, annahu, bahwasanya hammun tu fi'lul qalbi, ialah perbuatan hati. Jadi bila dia tu bercita-cita tahap hammun dengan satu kebaikan, diambil kira kerana dia itu perbuatan hati, maka lazima ayyakuna bisayyiati aidan kadzalika. Maka lazimlah juga bahawa adalah ia hammun tu dengan keburukan, dengan satu keburukan itu juga kadzalika. Patutnya ambil kira jugalah. Kenapa kena tidak ambil kira? Ujiba, dijawab, bi anna hadza, dengan bahawasanya ini, min fadlillahi ala ibadihi, ialah kurniaan Allah Ta'ala ke atas hambanya. Tak nak petikai lah. Ini kurniaan Allah Ta'ala lah, tak dia lah. Haitsu afa anhum, sekira-kira maaf oleh Allah daripada mereka itu, kalau dia ada cita-cita tahap hamun untuk keburukan. Walaula hadzal fadlul azim lam yadkhul ahadun al-jannata. Jikalau tidaklah kerana kurniaan Allah yang maha besar ni, niscaya tidak ada seorang pun akan masuk syurga. Lianna sayyiati, kerana bahwasanya perbuatan buruk itu, minal ibadi, daripada hamba-hamba, khabar lianna aktsaru, terlebih banyak, minal hasanati, daripada perkara-perkara keburukan. Jadi hamba-hamba ni lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Hatta dalam hati pun nak cita-cita buat buruk, kalau dia tak buat sekalipun, ada dah cita-cita. Jadi kalau Allah Ta'ala mengambil kira juga hammun ataupun bawah azam yang nak buat keburukan tu, saya banyak orang tak masuk syurganya. Tapi kita kata tadi, kecuali dia tahap azam lah. Kalau tahap azam memang kira satu, kira dosa dah. Kalau tak buat sekalipun, wajib taubat. Falutfullahi azza wa jalla, maka maha lembut Allah Ta'ala azza wa jalla bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala tadi, bi'andha'afa lahum, dengan sekira-kira bahawa menggandakan oleh Allah bagi mereka itu hamba, al-hasanati, akan kebaikan-kebaikan, dunas sayyiati, bukannya keburukan-keburukan. Intaha Umdatul Qari syarhu Sahihil Bukhari. Habis. Jadi itulah takdir Allah Ta'ala. Kalau buat kebaikan, Allah gandakan. Kalau buat keburukan, kira satu.
Wa illam taf'al, habis. Sambung. Wa idha haddatha nafsaka, apabila bercita-citalah oleh engkau. Maf'ulun bih, akan diri engkau. Bisyarrin, dengan satu keburukan. Maka fa'zim ala tarki dhalika lillah. Okay, dia bercita-cita untuk buat kebaikan dan keburukan. Kemudian, maka dia suruh fa'zim, jawab. Fa'zim, maka hendak azamlah oleh engkau ala tarki dhalika syarri, atas meninggalkan demikian keburukan tadi. Ala dhalika syarri, ala tarki dhalika idhafat masdar kepada maf'ul, tarki jar majrur, dhalika mudhafun ilaih, lillahi ta'ala, tapi tinggal tu kerana Allah Ta'ala, lam ta'lil. Kalau tinggal kerana selain Allah, tak dapat pahala. Tapi ketinggal selain Allah, padahal nak buat maksiat, dapat pahala. Fa inna Allah Ta'ala, fa situ, fa dengan makna kemudian, bukan maka, apa kepada haddatha. Maka ni jawab, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala. Allah isim inna, Ta'ala fi mahalli nasbin, hal bagi Allah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala idza lam yaqdi 'alaika bi ityani dhalika asy-syarri alladhi haddathta bihi nafsaka katabahu laka hasanatan. Maka bila kamu ni buat kebaikan, buat ada cita-cita ataupun cita-cita untuk buat keburukan, kemudian kamu berazam tak mau buat benda tu, nak tinggal. Maka jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau lam yaqdi, tidak mentakdirkan, tidak menetapkan oleh Allah alaika, ke atas engkau, bi'itiyani dhalika syarri, dengan mendatangkan demikian keburukan. Bi'itiyani dhalika idhafat masdar kepada maf'ul. Kalau Allah Ta'ala tidak takdir sejak azali bahawasanya kamu buat keburukan tersebut, alladhi sifat bagi asyar, yang mana haddathta bihi, yang kamu bercita-cita dengan dia, dengan alladhi, nafsaka maf'ulun bih bagi haddathta, akan diri engkau, niscaya jawab bagi idza. Kalau Allah tidak menetapkan keburukan tumu yang buat, maka katabahu, niscaya menulislah oleh Allah, yakni menetaplah oleh Allah, hu akan dia. Katabahu, niscaya menetaplah akan dia. Kataba al-azma ala tarki dhalika. Gitu. Niscaya menulislah akan demikian itu, menulislah oleh Allah akan demikian itu, demikian berazam untuk meninggalkan tu, laka bagi engkau, kepada engkau, hasanatan, hal keadaan ia tu satu kebaikan. Hasanatan. Itu hal, itu liha alih, itu liha. Itu hal. Hal keadaan perbuatan tu hasanatan, dikira sebagai satu kebaikan. Tu kat bawah dia sebut katabahullahu laka hasanatan, qila, kata sebahagiannya, idza hammal 'abdu bisayyi'ati, apabila seorang hamba ada perasaan hamun, mana tak berat sampai tahap azam, ada keinginan tahap hamun untuk buat satu keburukan, walam ya'mal biha, dan tidak sama sekali dia buat keburukan tersebut, faghayatuhu alla taktuba, ataupun faghayatuhu alla tuktabu lahu sayyi'atun, famin aina an tuktabu lahu hasanatun. Maka bermula ghayahnya, penghujung makna kesannya, tidak dituliskan bagi seseorang itu satu keburukan kalau dia ada hamun dan dia tidak buat. Tetapi famin aina, daripada manakah an tuktabu lahu hasanatun, diberikan kepadanya itu satu kebaikan. Sekarang ni dia ada hamun, tak sampai tahap azam lah, untuk buat satu keburukan. Dan dia tidak melaksanakan keburukan tersebut. Kesannya dia tidak ditulis satu keburukan. Dia tidak ditulis satu keburukan, tetapi ditulis satu kebaikan. Kok mana tulis satu kebaikan tu? Ujiba, dijawab, bi'annal kaffa 'anil syarri hasanatun. Bahawasanya menahan diri, pantang diri daripada keburukan itu satu kebaikan. Jadi dia ada hamun untuk buat keburukan, kemudian dia tidak buat. Dia tidak ditulis satu dosa, bahkan ditulis satu pahala. Kok mana mari pahala tu? Oh, pahala menahan diri daripada maksiat itu kebaikan. Menahan diri daripada maksiat itu satu kebaikan. Habis. Habis. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, wathalathuna, bermula cabang yang ke-30. Waw istinaf, athalathuna mubtada.
Bermula cabang yang ke-30-nya ialah apa dia? Khabar. At-tatahhuru. Ialah bersuci hissan, nisbah hissi. Hissi apa dia? Panca indera lah. Zahir, tubuh badan ni. At-tatahhuru khabar hissan. Hissan kita boleh buat tamyiz. Ataupun mansub binaz'il khafid. At-tatahhuru fil hissi. At-tatahhuru pada panca indera. Ataupun bersuci nisbah panca indera. Begitu. Lagu mana tatahhur hissan tu? Ai bil wudu'i. Yakni secara wudu'. Yakni secara apa? Secara berwudu'. Ataf wal ghusli dan mandi. Mandi sini mandi sunat atau mandi junub lah. Wudu' sini wudu' sunat atau wudu' wajib. Wa izalatin najasati dan menghilangkan akan najis-najis. Idhafat masdar kepada maf'ul. Menghilangkan najis itu wajib apabila kita nak melaksanakan sembahyang. Tapi kalau kita berlumur dengan najis pun tak boleh juga. At-tadammukhu bin najasati haramun dalam kitab Hasyiah Al-Bijri 'ala al-Iqna'. Berlumur-lumuran dengan najis itu adalah haram. Atau pada kata hisan wa hukman dan pada hukum. Kita bersuci pada hukum, bukan pada hissi, bukannya pada anggota tapi pada hukum. Dengan yakni bil khitani, dengan khitan, iaitu kita sunat. Laki ataupun perempuan dalam mazhab Syafi'i wajib sunat. Wa izalati sya'ri, dan juga menghilangkan rambut, menghilangkan bulu. Minal ibti, daripada menghilangkan bulu daripada apa? Minal ibti, daripada bulu ketiak. Wal anati, dan bulu kemaluan. Jadi minal ibti, jadi bulu ketiak ni sunat cabut. Bulu ketiak ni apa dia? Bulu ketiak ni sunat cabut. Sunat untuk apa? Sunat untuk cabut. Dan sunat untuk menghilangkan bulu ketiak ini adalah berlaku kesepakatan para ulama'. Sebab tu dia kata, menghilangkan tu boleh macam-macam cara. Cukur boleh, cabut boleh. Tapi cabut lebih afdal. Sebab apa? Sebab kalau cukur lagi kohon naik. Kohon naik. Lepas tu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kitab syarah Sahih Muslim, bila nak cabut bulu ketiak tu, afdalnya, sunatnya belah kanan dulu. Ketiak belah kanan dululah. Hari Jumaat hari ni, hari Jumaat. Mana hari Jumaat ni hari yang boleh membersihkan diri. Mandi sunat Jumaat, cukur apa yang patut cukur, bulu ketiak dan sebagainya. Wal anati, bulu ari-ari, iaitu bulu ari-ari itu apa dia? Bulu ari-ari itu kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, mencukur bulu ari-ari itu sepakat ulama kata sunat. Sunat juga. Sepakat ulama kata sunat juga. Sunat pada bulu ari-ari ni cukur. Kecuali kalau kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu persetubuhan, bagi perempuan ni suruh cabut. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia nafsu dia kuat. Bila nafsu kuat, kalau koho cukur, koho kuat. Jadi kalau dia cabut, tu melemahkan sikit lah nafsu dia tu. Tak kuat laju. Tu adalah kitab tu lah. Kitab berkaitan dengan ilmu persetubuhan tu. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya nak cabut ke, nak cukur ke, gunting ke, boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan dia dipanggil bulu ari-ari ni ialah bulu yang tumbuh di atas zakar bagi lelaki, atas zakar dan keliling zakar. Hatta atas zakar. Atas zakar tu pun sama juga dia panggil bulu ari-ari. Samalah perempuan timbul atas parah ke ataupun sekeliling parah, itulah bulu ari-ari. Sunat untuk hilangkan. Wasyafataini, dan juga menghilangkan bulu daripada dua bibir. Asyafataini, dua bibir ni apa dia bibir ni? Dua bibir tu bukan hak kemaluan perempuan tu, dua bibir tu. Yang ni bulu-bulu yang melebihi dua bibir. Ni bibir kita ni merah. Jadi apa bulu yang berkaitan dengan dua bibir? Anfaqah. Satu, ni anfaqah. Hak ni misai. Misai belah atas bibir. Hak ni anfaqah. Lepas tu kalau muka surat sebelah dia tulis wasyafataini ay zahiruhu izalatus syaribi wal anfaqah. Zahirnya ialah menghilangkan
misai dan juga anfaqah. Zahirnya macam suruh menghilangkan misai dan anfaqah. Tetapi dia kata walakin lam ajid bayana izalatil anfaqati sarihan min kutubis syafi'iyyati ahiya fi hukmil lihyah am fi hukmis syaribi. Kata kitab kita bawah tu dia kata tetapi lam ajid aku tak mendapati bayana izalatil anfaqati penerangan berkaitan dengan suruh menghilangkan anfaqah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i secara sarih, secara jelas, tak ada disebut suruh cukur anfaqah, tak ada. Ahiya fi hukmil lihyah, adakah anfaqah ni sama macam hukum janggut yang mana kalau dalam mazhab Syafi'i cukur hukum dia makruh, mazhab lain haram. Am fi hukmi syarib, ataupun anfaqah ni pada hukum misal syarib. Lepas tu dia kata wasyaribu sya'run nabitun fawqa syafatil ulya, iaitu syarib, iaitu misal itu ialah bulu yang timbul, yang tumbuh atas daripada bibir yang atas ni. Wal anfaqatu bi fathil ain wal fa, anfaqah baca dengan fathah ain dan fathah fa, anfa. Wal qaf dan qaf anfaqa. Qan'alatun, tu wazan dia. Tu sya'run nabitun tahta syafatil sufla, iaitu tu bulu yang tumbuh di bawah syafatis sufla, bulu yang bawah ni, bibir yang bawah. Wa amma qassus syari' fa muttafaqun ala annahu sunnatun, maka menghilangkan misai itu maka berlaku ittifaq bahawasanya dia tu sunat. Tapi anfaqah ni tak ada, tak jumpa dalam kitab mazhab Syafi'i. Anfaqah ni tak jumpa dalam kitab mazhab Syafi'i. Sama jugalah, misal ni nak cukur kau, nak gunting kau, nak nak menipiskan lah, ikutlah. Tu sunnah yang dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW. Okey. Kemudian, wal-dhufri. Menghilangkan. Dia kata tadi, izalatu apa tadi? Wa izalati sya'ri. Habislah tu. Wa izalati sya'ri minal ibti wal-anati wasyafataini wal-dhufri. Wal-dhufri ni bukan makna menghilangkan bulu daripada kuku. Makna hilangkan kuku lah. Makna potong kuku. Tu. Hari Jumaat ni potong kuku. Warrihil karihi, dan menghilangkan bau sifat yang buruk, yang busuk. Bau yang busuk kena hilangkan. Kerana bila kita pergi ke tempat yang ramai, majlis ilmu ke, majlis keramaian ke, hatta semayang berjemaah, sunatnya berwangi-wangian supaya orang tak hidup busuk kita. Hatta kalau dia suami isteri sekalipun, dalam kitab syarah Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar kata, kalau lah suami ni busuk, suami ni ajak bersama, tapi isteri tak mampu, boleh tak dia tolak? Boleh. Boleh dia tolak kerana dia tidak ada bau yang sedap untuk dia menikmati bersama suami dia. Jadi dia kena, suami tu kena berhias sikit, kena bagi wangi sikit. Bukannya orang perempuan sahaja. Wa 'alaika bil ightisali fi kulli yaumi jumu'atin. Maka atas engkau itu dengan mandi pada setiap Jumaat. Bil ightisali jar majrur, fi kulli jar majrur wa huwa mudhaf, yaumi mudhafu ilaih, jumu'atin mudhafu ilaih. Jum'atin boleh, jumu'atin boleh berlaku. Wa 'alaika ni macam seolah-olah sirah wajib, tapi bukan wajib ni makna mesti, sini makna sunat lah. Setiap hari Jumaat kita mandi. Setiap hari Jumaat kita mandi untuk kita sembahyang Jumaat tu. Kalau mandi wajib hari Jumaat kerana sebab setubuh semalam. Kalau mandi sunat hari Jumaat kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi afdalnya mandi ketika nak pergi sembahyang di masjid. Kalau pukul 8 nak pergi dah, pergilah. Pukul 8 tu mandi. Kalau pukul 12 nak pergi, pukul 8 mandi dah, tak afdal manalah walaupun sunat. Waj'alhu qabla rawahika ila salatil jumu'ati. Ini dari sudut afdal. Waj'alhu, dan jadikanlah oleh engkau, dia akan irtisal, mandi tu maf'ulun bih, qabla rawahika, sebelum pergi engkau, sebelum pergi engkau, ila salatil jumu'ati, sebelum daripada pergi engkau kepada sembahyang Jumaat. Sebelum pergi ni makna betul-betul belum pi. Bukan sebelum pergi tu pukul 8 nak pergi pukul 12. Tu pun sebelum pergi juga tapi lewat lagi. Wa idza ghtasalta fanwi fihi annaka tuaddi wajiban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.